malam ni kita nak membincangkan tentang protes yang dianjurkan oleh geng-geng kecewa yang masih lagi tidak boleh move on. Perikatan Nasional hari ini mengumumkan, tuan-tuan, ada satu kempen, saya tak tahulah ni puak sebelah mana satu, yang nampaknya macam masih lagi tidak boleh menerima keputusan. Mereka telah melancarkan kempen gelombang hitam tidak percaya. Ini usaha mereka untuk mengadakan undi tidak percaya ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kempen ini akan berjalan daripada 19 hingga 20 hari bulan Disember ini, dan mereka mengenakan baju warna hitam. DP ataupun profile picture mereka pun mereka tukar kepada warna hitam, dan macam-macam lah mereka tukar pada warna hitam. Jadi kita wish Muhyiddin and the gang good luck. Semoga mereka punya apa yang dipanggil sebagai kempen ini boleh menabalkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri yang ke-11. Jadi untuk sahabat-sahabat yang berada di rumah, saya rasa tak perlu bimbang dengan kempen-kempen sebegini, kerana kerajaan perpaduan ini mempunyai 148 kursi. Jadi ianya satu gandingan yang kuat, satu gandingan yang mantap, kan? Kalaupun ada geng-geng yang tak berpuas hati tidak dapat lantikan itu, tidak dapat lantikan ini, mungkin ianya boleh menyebabkan kita kehilangan beberapa puluh ahli parlimen, tidak sampai ke tahap gagal dalam proses undi percaya yang bakal berlangsung pada 19 hari bulan ni. Jadi tak perlulah nak bimbang sangat. Jadi kita akan mulakan dengan sesi soal jawab. Tuan-tuan yang nak bertanyakan soalan, boleh ajukan soalan terus di talian 011 35954044. Ini apabila Hafiz masukkan nombor telefon. Dah pin okey. 011 35954044. Kepada sahabat-sahabat yang nak add saya di grup WhatsApp, grup WhatsApp, tolong gunakan nombor talian 0138387038. 0138387038. Itu hanya untuk grup WhatsApp. Kalau anda add saya dalam grup WhatsApp, tuan-tuan, grup WhatsApp rumah ke, keluarga ke, taman ke, sekolah ke, apa ke, setiap kali saya ada bahan-bahan kempen, saya akan hantar terus kepada grup WhatsApp, tuan-tuan. Bagi mereka yang nak hantar personal message kat saya, jangan hantar kat nombor ni, Saya hanya baca personal message di talian 012 332 0000, 012 332 0000. So kalau nak hantar benda yang betul-betul penting je, baru tuan-tuan hantar WhatsApp pada saya. Kalau terlalu banyak ni, lama-lama saya blok je lah. Lebih-lebih lagi kadang-kadang mesej-mesej yang tak berfaedah ni, kan. Jadi kalau siapa yang hantar WhatsApp berjela-jela sampai saya tak boleh baca dan dia mengganggu masa untuk kita baca WhatsApp orang lain, minta maaf lah kalau saya terpaksa blok. Okey, silakan. Okey, Dok, tentang pelantikan Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri. Perdana Menteri ada dua je. Timbalan Menteri. Okey. Jadi kita tengok 7 daripada ahli parlimen dari Sabah tu banyak dilantik sebagai Timbalan Menteri tu. Jadi apa Datuk nampak macam mana tu? Saya rasa kita kena faham bahawa kabinet kita kecil ni satu benda yang ialah nak buat macam mana. Sepatutnya kabinet ni lebih besar, tetapi kita dalam usaha untuk menjimatkan duit rakyat,
bila parti yang kita tubuhkan ni bukan single party yang ruling the government, memang sewajarnya tidak boleh kabinet tu terlalu kecil. Sebab kita nak kena libatkan banyak kumpulan di dalam kerajaan perpaduan ni. Kita ada kerajaan, kita ada parti PKR, kita ada Amanah, kita ada DAP, kita ada UMNO, kita ada dalam tu kita ada MCA, kita ada MIC, kita ada KDM, kita ada GPS pun dalam tu ada banyak lagi. Ada APCO, ada PBB, ada macam-macam, ada GRS pun dalam tu ada lagi. Ada Perikatan Nasional pun ada, Bersatu pun ada. So Bebas pun ada, Warisan pun ada. Jadi sebenarnya bila kecilkan kerajaan ni memang susah, memang susah. Dan bila tubuh di peringkat menteri tu, kita lihat Perdana Menteri hanya boleh bagi jawatan menteri kepada mereka-mereka yang dia rasa perlu diberikan. Contoh macam UMNO dapat 6. Ada setengah-setengah yang parti dia ada 2 je menteri, 2 je kursi tak dapat. Ada setengah-setengah dapat. Jadi kita tak boleh nak memuaskan hati semua orang. Sebab itu semua ialah sebahagian daripada jadi bila banyak kawan-kawan yang tak dapat, khususnya BN Sabah tak dapat dan sebagainya, maka kali ini bila melantik timbalan menteri, maka perlu diletak kawan-kawan di sebelah Sabah ni lebih untuk menyeimbangkannya. Sama jugalah kalau kita lihat jawatan menteri pun tak banyak dapat dipegang oleh DAP kan. Jadi di dalam timbalan ni nampak ada sedikitlah kelebihan diberikan kepada mereka. Sebab mereka tidak duduk dalam kabinet di peringkat menteri. So saya anggap kabinet ni cuba nak memuaskan hati banyak orang, tetapi sudah pasti mestilah banyak yang tidak puas hati, terutamanya mereka yang tidak dilantik menjadi menteri, mereka yang tidak dilantik menjadi timbalan menteri kan. Kalau nak buat semua orang jadi menteri, pun ada yang takkan berpuas hati. Kan? Kalau kata ada 222 kawasan parlimen ni yang membentuk kerajaan ni 148 orang. Kalau 148 orang ni semua menjadi menteri, semua menjadi timbalan menteri, kan? Yang kalah pilihan raya tetapi menyertai kerajaan perpaduan ni pun ada yang tak puas hati juga, kan? Ada. Ini kita tak boleh nak elak lah, kita tak boleh memuaskan hati semua orang. So kerajaan ni akan berhadapan dengan cabaran lah. Ini kita tak nafikan bahawa mereka akan berhadapan dengan cabaran. Cabaran yang pertama ialah pada 19 hari bulan ni. Siapa yang dapat jawatan tapi masih tak puas hati, tak dapat jawatan yang lebih tinggi, ada juga. Mereka juga mungkin boleh terlibat dalam usaha untuk menggagalkan undi percaya kepada Perdana Menteri ini. So inilah liku-liku hidup orang politik. Cuma nasihat saya kepada orang politik ni, jangan sampai rakyat ni menyampah dengan orang politik lah. Jadi berpada-pada lah, berpada-pada. Okey. Ada orang tanya tu, adakah kita punya MP ni ada yang telah ditawarkan jawatan, tetapi dia tak berkenan lah dengan jawatan tu, dia tolak tu. Ada yang ditawarkan jawatan menteri tapi dia tak suka dengan kementerian tu, dia tolak. Ada. Macam nak nasah dia. Ada yang pernah jadi menteri tapi dia dapat timbalan menteri pun alhamdulillah. Ada yang pernah jadi menteri, dia kata dia nak timbalan menteri, tak dapat juga. Ada juga. Jadi macam-macam. Jadi memanglah bila kek tu kecil kan, memanglah suka kita nak puaskan hati semua orang.
Cuma nasihat saya satu saja. Itu sebab lain kali buatlah kerja keras untuk parti. Bila semua orang mainkan peranan, semua orang bekerja keras untuk parti menang, kita boleh memerintah secara bersendirian, kan? Kita tak pening kepala nak kongsi-kongsi dengan orang lain, kan? Tetapi sekarang ni bila tak ada satu parti pun menang, BN tak menang, PH tak menang, PN pun tak menang. Jadi bersyukurlah dengan apa yang ada, kan? Setidak-tidaknya parti kita berada di dalam kerajaan. Kalau kita bergaduh, takut lepas 6 bulan terlungkup kerajaan ni, kan? Kalau terlungkup kerajaan ni, kerajaan baru yang naik tu, kau duduk dalam kerajaan, tak apa lagi. Takut masa tu tak dapat juga menteri. Kan? Tak apa lagi, kan? Takut baru je 5-6 bulan, kan? Tukar lagi kerajaan. Jadi kalau bergaduh kerana jawatan ni, lambat laun parti juga yang sengsara, rakyat tidak akan dapat khidmat yang terbaik daripada wakil-wakil rakyat, daripada menteri-menteri dan timbalan menteri, kan? Last kali semua orang akan kecewa. Bila raya akan datang, kita akan ditolak lagi, kan? So bagi saya lah, kan, siapa yang tidak ada jawatan dalam kerajaan ni, anggaplah ini masanya untuk kita bantu kuatkan parti, kan? Kalau kita kuatkan parti, InsyaAllah parti kita akan lebih kuat, akan datang peluang untuk parti kita memenangi lebih banyak kerusi tu ada, kan? Yang penting sekali kita kena jaga rakyat. Okey? Adakah dengan pengecilan kabinet ni sebenarnya sebabkan kedudukan kewangan tu tak berapa sihat? Saya rasa ini bukan soal kedudukan kewangan, ini soal langkah penjimatan. Kita pun difahamkan semua menteri-menteri yang akan jadi menteri ini, mereka akan dipotong gaji sebanyak 20%. Memanglah 20% ni tidak memberikan banyak kesan kepada ekonomi negara, kan? Tetapi ianya setidak-tidaknya menunjukkan bahawa barisan menteri, kita tak pasti timbalan ni dipotong gaji sekali atau tidak. Saya rasa sekali lah, menunjukkan bahawa menteri dan timbalan ini bersolidariti bersama rakyat Malaysia yang berhadapan dengan krisis kenaikan harga barang, dengan krisis kekurangan makanan, dengan bekalan telur dan sebagainya, barang-barang keperluan asas yang mungkin hari ini sukar nak didapati, minyak masak semua sekali. So ini menteri-menteri baru kena buat kerja lah, kan? Kena pastikan bahawa kalau nak bagi kupon kepada B40, M40, kupon minyak masak, pastikan tidak ada sebarang bentuk ketirisan. Bagus juga bagi kupon ni, biar bagi duit tu direct kepada mereka-mereka yang kita kategorikan sebagai kumpulan sasar yang betul. Kalau masih lagi subsidi minyak masak dalam paket 1 kilogram ni, sampai mati, akan berlaku ketirisan. Hari ni kita tengok rakyat nak beli minyak masak ni kadang-kadang berhari-hari menunggu untuk dapat peluang membeli 1-2 kampit minyak masak yang 1 kilogram. Banyak orang yang nak goreng telur tak boleh nak goreng telur, asyik makan Maggi je. Ini rakyat melalui ni benda ni kat bawah. Sekali-sekala kalau misalnya dekat rak tu masih ada minyak yang belum disakau ataupun disamun oleh peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab ni, nasib baiklah dia orang boleh goreng telur, kan? Ini berlaku di Akaumbi. Dan kita juga tahu bahawa ada kemungkinan besar selain daripada kita bagi kupon bersasar untuk subsidi minyak masak ni kepada golongan B40 ataupun mungkin setengah-setengah M40, tengok peringkat tangga gaji mereka ataupun pendapatan isi rumah mereka, ada kemungkinan besar juga Kementerian Haiwan Pengguna ni akan mempertimbangkan untuk memberikan juga subsidi minyak masak ni kepada peniaga-peniaga industri kecil sedana, makcik-makcik jual nasi lemak, makcik-makcik jual goreng pisang dan sebagainya. Mereka banyak pakai minyak. Kalau mereka ni kena beli minyak yang tidak bersubsidi ni, mati, kan? Apa
kenapa dia orang nak berniaga. Dan akhirnya mereka terpaksa menaikkan harga barang. Bila menaikkan harga barang ni, dah income dia orang nanti akan lari kan. Sales dia orang akan merosot. Lepas tu rakyat pun akan menjerit kerana makanan-makanan yang dibeli tu akan menjadi lebih mahal. Okey? Okey. Ya. Kabinet dah selesai tu jadi bagaimana dengan GLC pula tu? Adakah GLC ni dikecilkan lagi? GLC susah sikit nak kecilkan. Ya. Sebab setiap GLC dia dah ada dia punya ibu pejabat dia dan segala-galanya lah. Setiap GLC tu ada peranan masing-masing. Kalau Felda dia jaga Felda, kalau Fekra dia jaga Fekra. Kalau SPMB dia jaga SPMB, Perumahan Rakyat dan sebagainya. Kalau Risda dia jaga Risda. So dia bukan macam kementerian. Kementerian ni boleh disatukan. GLC ni tidak semudah itulah untuk dikecilkan GLC ni. Jadi saya yakin bahawa pengurusi-pengurusi GLC lantikan Muhyiddin, lantikan Datuk Seri Ismail Sabri kemungkinan besar akan ditukar dengan kerajaan perpaduan. Sebab terlalu banyak orang yang tidak mendapat tempat dalam kerajaan di peringkat menteri, timbalan menteri, ada kemungkinan besar mereka akan mengisi jawatan GLC. Okey. Ada soalan lain? Ya. Ada ura-ura mengatakan bersatu Ahli Bersatu di Sabah akan keluar daripada Perikatan Nasional. Bagus Ahli Bersatu akan keluar daripada Perikatan Nasional Di Sabah. Tak boleh. Kalau Ahli Bersatu keluar Perikatan Nasional masuk parti lain boleh. Tetapi Ahli Parlimen bersatu dan Ahli Dewan Undangan Negeri bersatu yang bertanding dan menang atas tiket Perikatan Nasional, mereka keluar daripada parti, mereka hilang kursi yang mereka menang. Sebab dia orang mengatakan dia ura-ura tu sebab dia bertanding bawah tiket GRS. Kalau mereka bertanding di bawah tiket GRS, mereka boleh menyertai parti yang ada di dalam GRS. Itu tak hilang kursi. Maknanya selagi dia lompat parti tu di dalam parti yang menggunakan lambang GRS, boleh lagi. Okey. Ada komen tentang pemecatan 3 orang, 1 ketua bahagian dan 2 ketua wanita. Komen saya, Alhamdulillah, patut dah lama. Patutnya tindakan tegas itu kepada orang yang mengkhianat parti ni sudah lama diambil. Dan saya rasa banyak lagi geng-geng pengkhianat ni yang belum lagi kita ambil tindakan. Dan sewajarnya disegerakan. Kalau kita ambil tindakan tegas, satu kali jalan, orang maki kita sekali je. Tetapi setiap kali mesyuarat MT kita nak pecat, setiap kali mesyuarat MT kita nak pecat. So sepanjang masa setiap kali lepas mesyuarat MT, orang maki kita. Sebab ada setengah orang ni dia tak faham. Ada yang kata kenapa kena pecat Anwar Musa dan sebagainya. Dia tak tahu Anwar Musa ni daripada dulu lagi memang dia kalah bertanding timbalan presiden. Kemudian presiden angkat dia, jadikan dia Susagung. Bila dia buat kenyataan yang bukan-bukan, last kali presiden terpaksa pindahkan dia jadi Susagung BN. Bila dia punya kesetiaan sudah tidak lagi kepada UMNO, dia lebih kepada kesetiaan dia kepada Presiden Bersatu. Last kali terpaksa gugurkan dia sebagai Susagung Barisan Nasional. Dan dia semenjak tu, dia bersuara semua bagi pihak Muhyiddin Yassin. Dan baru-baru ni pun kita lihat, walaupun kita dah melancarkan perang dengan parti Muhyiddin, kita lawan dengan parti Muhyiddin, dia masih lagi beritahu dengan rakyat, memberikan mesej yang salah kepada pengundi-pengundi kita.
mengatakan bahawa yang sebenarnya nak bunuh BN ni bukan bersatu. Sampaikan ke tahap dia beritahu bahawa Muhyiddin bagi duit berpuluh juta, dia masuk bilik Muhyiddin. Itu silap dia lah. Bila dia cerita dia masuk bilik Muhyiddin ada berpuluh juta, kalau Muhyiddin bagi dia berpuluh juta, maknanya dekat dalam tu ada ratus-ratus juta atau bilion. So kita harap Menteri Dalam Negeri dengan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Samsul Anwar Nasara yang baru je dilantik ni, kita harap segerakanlah kita melawat rumah Muhyiddin ni. Sepatutnya bila Anwar Musa dah buka cerita di dalam bilik kamar Muhyiddin Yassin ni, dibawa keluar tu pun berpuluh juta, maknanya ada beratus juta ataupun berbilion di dalam kamar Muhyiddin Yassin. Sepatutnya dah ada orang pergi singgah lah. Sebab dulu bila kita kalah pilihan raya, perkara pertama yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri ketika itu dan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir ketika itu, Menteri Dalam Negeri ialah Muhyiddin Yassin, ialah menyelongkor rumah Datuk Seri Najib, rumah anak Datuk Seri Najib, sampai kasut cucu Datuk Seri Najib pun kena rembat juga. Lepas tu dia pergi geledah pula rumah Tok Puan Raha, bekas isteri Perdana Menteri yang kedua, mak kepada Datuk Seri Najib, sampai shilling dipecahkan. So kenapa mereka ni ada layanan istimewa? Dah terang-terang Anwar Musa dah memberitahu pada dunia bahawa dia dah masuk bilik Muhyiddin ambil berpuluh juta untuk bantu pilihan raya Sabah. Maknanya dalam bilik dia tu ada ratus-ratus juta ataupun berbilion ringgit. So tunggu apa lagi? Takkan hanya mengumumkan akan panggil, tapi kalau ikut Datuk Seri Zafrul tak dipanggil lagi. So macam mana cerita ni? Yang mana satu betul? Nak panggil ke tak nak panggil? Atau nak wayang saja? Kita nak tahu kebenaran ni. Okey.